Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Al-Ajrumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sanhaji rahimahullahu taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan pada tajuk yang baru, iaitu kita masuk pada muka surat 10, insya-Allah. Bismillah. Mari kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun al-mu'rabatu, muka surat 10. Jadi kita dah bahas dah sebelum ni. Alamat i'rab kita dah bahas, dan juga pengertian kalam semua kita dah bahas. Jadi semua 3 bab kita dah bahas dulu. Mula-mula itu al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamu salasah. Ismu wa fi'lu wa harfun. Jadi kita dah bahas dah. Kemudian i'rab, babul i'rab. I'rab pun kita dah bahas. Kemudian kita dah bahas juga bab ma'rifatu alamatil i'rab. Bab pada menyatakan mengenal akan alamat i'rab. Itu pun kita dah bahas dah. Itu dia, baik. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya Allahumma salli Muhammad satu soalan yang mana sebelum ni saya terlupa nak tanya. Saya nak tanya Allahumma salli Muhammad, Hajah Mili ada tak? Hajah Mili ada tak? Ada, Ustaz. Hajah Mili tak ada hari ni. Saya nak tanya. Assalamualaikum. Apa yang line saya tak cantik. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan takrif bagi i'rab? Apa itu i'rab? I'rab tu baris bagi satu-satu kalimah
untuk huruf yang terakhir dia. Saya tak apa nak sedap lagi tu. Boleh Dia jawab punya tak? terjemahan tu. Tak bagi tak? Bukan begitu tu. Ah, line tak cantik tak apa, tapi right. line tak cantik tak apa, tapi bagi tarikh tu cantik sikit. Eh? I'rab tu dia kalau nak cakap bagi faham senang. Bila sebut i'rab tu apa? Kita tahu kata ada perubahan. Dia kena tahu tu. Dia kena sebut perubahan. Perubahan di akhir perubahan baris kalimah. pada akhir kalimah. Okey. Dia kena ada perubahan. Kalau cakap kalau tak ada perubahan tu, maka itu bukan i'rab. Sebab disebut i'rab ni, Okey. al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi. Tu kalau takrif dia. Yang dulu al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilafi al-amilati dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Itu takrif bagi i'rab. Itu takrif bagi i'rab. Habis. Jadi bila sebut i'rab, iaitu perubahan yang berlaku dia baris pada akhir kalimah. Sama ada perubahan tu baris tu dhammah ke kasrah ke fathah dan sebagainya lah. Tiga tu je lah. Baik, habis. Baik, kita tengok ini kitab Ustaz, ada saya baca dalam satu buku dia definisi dia macam ni. Tapi sama je lah kan. I'rab adalah perubahan akhir kalimah kerana berlainan amil yang masuk ke atasnya pada lafaz atau pada takdir. Sama je tu. Sama je tu, memang itu sama dah. Itu mafhum. Sama tu. Sebab apa? Ini saya dari segi kefahaman saja. Saya tak ambil dalam kitab. Jadi apa yang kita faham kata i'rab tu, mesti ada perubahan. Bila ada sebut perubahan tu, maknanya betul lah. Kalau dia tak sebut perubahan, maksudnya itu bukan takrif bagi i'rab. Bila sebut takrif i'rab tu perubahan yang berlaku di akhir kalimah. Apa yang berlaku di akhir kalimah tu? Iaitu baris. Perubahan yang berlaku baris bagi baris di akhir kalimah. Kerana bersalahan amil. Itu tak apalah. Itu panjang lagi. Tapi nak cerita kata ada perubahan. Itu dipanggil i'rab. Asalnya dari perkataan apa Ustaz? Kata dasar dia. Kata dasarnya a'raba yu'limu i'rab. A'raba ni maksud berubah. Asal maksudnya a'raba ni maksudnya memberi ubah. Asalnya a'raba. Bukan Arab tu dia banyak. Dia kata dasar ni dia tak macam bahasa Inggeris. Kadang-kadang Arab ni kadang-kadang satu kalimah tapi dia ada banyak makna. Tu kena faham. Baik. Okey, terima kasih. Kita tengok muka surat 10. Okey, dah habis dah. Muka surat 10, faslun. Ni fasal kita dah bahas semalam dah. Tak mau ulang dah. Ni pegang elok-elok semalam. Siapa yang hadir tu boleh ni dah nampak dah semalam. Bermula ini ialah satu fasal. Baik. Apa itu fasal? Saya dah huraikan semalam. Saya nak tanya Hajar Rahayu, apa itu fasal? Fasal dia ada dua Ustaz. Dari segi lurah dan juga dari segi istilah. Apa dia lurah? Okey, kalau dari segi lurah dia disebut asmaul tarajim, iaitu nama-nama bagi kepala bab. Manakala dari segi istilah dipanggil al-alfazul muayyanatu al-dallatu ala tilkal ma'ani al-mukhasusati, iaitu fasal ni pada istilah adalah lafaz-lafaz yang ditentukan akan ia, iaitu akan lafaz tu yang menunjukkan ia di atas makna tertentu atau khusus. Contohnya kalau kita tengok dalam kitab Penawar Pagi Hati ni, saya ambil yang data. Saya tengok kelas Ustaz ni. Nama copy paste saya ni. Okey, contohnya fasal pada menyatakan telinga. Okey, jadi telinga tu ialah lafaz dia. Okey, saya ambil fasal pada menyatakan mata contohnya. Okey, mata tu adalah lafaz dia. Manakala makna-makna tertentu tu ialah contohnya kelebihan mata ataupun keburukan mata. Tu contohnya. Okey, bolehlah tu. InsyaAllah. Betul, terima kasih banyak.
Semua dia copy dah habis dalam kitab dah ambil. Tamat-tamat baru semalam. Tunggu Saya lepas. tengok video, saya tengok rakaman Ustaz malam. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak. Itu fasal itu fasal. Habis. Faslun al-mu'rabatu qismani. Bermula sekalian yang di'irabkan. Apa dia? Tulis itu. Al-mu'rabat yang mana? Bermula segala lafaz yang di'irabkan. Bermula segala lafaz yang di'irabkan. Kalau kitab Jawi tu dia tulis sekalian yang di'irabkan, apa sekaliannya? Dia kena terjemah betul-betul. Al-mu'rabat dengan mana? Bermula segala lafaz yang di'irabkan itu ialah kismani. Dua bahagi. Tulis. Yang ni mempunyai dua bahagi. Kalau bahasa Arab dia kena takdir lagi tu. Al-mu'rabatu zawatu kismani. Tu dia. Ni kan tambah sikit ni. Dia gini al-mu'rabat. Al-mu'rabat. Ditulis kismani kan? Kata al-mu'rabat kismani. Di celah-celah kismani dia kata tambah sikit. Dia akan tambah zawatu. Zawatu ni dengan mana? Mempunyai. Zawatu. Isim isyarah. Yang sahib dia panggil. Zawatu kismani. Yang mempunyai dua bahagi. Tulis itu. Tulis itu. Al-mu'rabatu. Bukan mu'rabati kena taksin. Baris saya tak kena. Mu'rabatu tu. Mu'tada. Tu. Al-mu'rabatu zawatu kismani. Dalam kitab tak ada. Kena tulis lah tu. Sebelumlah. Al-mu'rabatu zawatu kismani. Hari ni ada jemaah 2-3 orang mesej saya ni tak apa hadir. Antaranya Hajar Fatimah Badariah dengan Hajar. Ada pula dah. Assalamualaikum Ustaz. Kejar-kejar dah dapat balik. Dapat Kejar-kejar. balik. Kejar-kejar dah balik. Baru Ustaz. nak buat pengumuman. Rugi tertinggal. Okey. Jadi ada Terima kasih. ada seorang lagi yang mesej saya tadi, Hajar Harziah Ghazali, Slim River. Mungkin dia tak dapat bersama kita hari ni Hajar Fatimah tadi mula mesej saya tak dapat, tiba dapat pula. Alhamdulillah lah. Dia tak mau tinggal Hajar Harziah masuk ward. Hajar Harziah masuk ward. Hajar Harziah masuk ward. Okey, baik. Hajar Harziah kita doakan mudah-mudahan dia diberikan kesembuhan insya-Allah. Dia ada kontak rapat dengan anak-anak dia. Baik, habis. Ustaz ulang balik Ustaz. Al-mu'rabatu zawatu kismani. Bermula segala lafaz yang di'irabkan itu, ni. Dia sebenarnya al-mu'rabat. Kenapa lafaz kan? Dia sebenarnya akan cakap gini. Asal dia asalnya al-alfazu al-mu'rabatu. Al-alfazu al-mu'rabat. Asal dia gini. Dia kena takdir lagi. Al-alfazu al-mu'rabatu. Lafaz-lafaz yang di'irabkan itu mempunyai dua bahagi. Ada dua bahagian. Itu maksud dia. Segala lafaz-lafaz yang di'irabkan itu mempunyai dua bahagian. Mana dua bahagian? Ni tengok kitab. Yang pertama, kismun yu'rabu bil harakati. Itu satu. Saya padam ni Dah habis tulis semua. Saya nak padam.
Eh? Kejap, Ustaz. Belum siap. Belum. Okey. Baik. Ustaz, bermula lafaz yang di-i'rabkan itu ya. Bermula segala lafaz yang di-i'rabkan itu mempunyai dua bahagian. Kalau dalam kitab Jawi dia tulis apa? Bermula sekalian yang di-i'rabkan itu dua bahagi. Bukan tak betul. Dalam kitab Jawi betul. Cuma kita kena takdir, itulah kitab Jawi. Dia kena tambah sikit, nak bagi nampak. Dia kena takdir, manusia kena tambah sikit. Tambah tu untuk bukan bid'ah bukan, tapi nak tambah tu bagi jelas. Ulama yang nambah bukan saya. Saya ambil pada kata ulama je. Baik. Al-alfazu al-mu'rabatu. Asal dia gitu. Bermula segala lafaz-lafaz yang di-i'rabkan akan dia itu mempunyai dua bahagian. Tengok dalam kitab Arab mana ada tulis? Bahagian pertama tak ada tulis. Dia terus masuk je. Mana dia? Qismun yu'rabu bil harakati. Itu bahagian pertama. Nanti nak saya tulis. Okey, dah habis tulis semua, saya padam Okey, saya padam. Jadi mu'rabat dia bagi dua. Yu'rabu bil harakat. Kismu tu bahagian lah, tapi tak tulis kismu, tak apa. Yu'rabu bil harakati. Bil harakati. Kemudian yu'rabu bil huruf. Ni buat macam style sekolah lah. Dekat pondok tu tak ada macam ni. Yu'rabu bil huruf. Yu'rabu bil huruf. Yu'rabu bil harakati. Dalam kitab tu ada, tapi saya saja just nak buat begitu, nak bagi nampak. Mu'rabat tu bagi dua. Satu, kismun yu'rabu bil harakat. Satu bahagian di-i'rabkan dengan harakat. Tapi dia tulis Jawi apa? Di-i'rabkan orang dengan sekalian harakat. Maksudnya di-i'rabkan lafaz itu dengan harakat. Harakat ni apa? Dengan apa? Dengan baris lah. Kemudian yang kedua, yu'rabu bil huruf. Di-i'rabkan orang dengan sekalian huruf. Tengok dalam kitab kita, tengok. Di-i'rabkan orang dengan sekalian huruf. Maksudnya apa? Di-i'rabkan lafaz itu dengan huruf. Macam mana dengan huruf? Macam mana dengan harakat? Tengok depan tu ada lagi. Tak habis lagi tu. Ini dia buat kesimpulan balik. Benda ni sama. Dulu dia dah cerita dah alamat i'rab. Ni pun alamat i'rab, tapi dia ringkaskan. Jadi dia ringkaskan daripada apa yang diperincikan dulu. Pengarang kita memperincikan dulu. Alamat i'rab tu ada berapa semua. Kemudian di sini ni dia buat pembahagian pula. Benda sama je. Depan tu, tengok. Tengok dia kata apa? Dia kata fallazi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Fallazi. Okey, saya padam Ni saya padam tengok dia kata fallazi yu'rabu bil harakati. Fallazi tu dengan mana tulis? Tulis macam ni. Falqismul lazi. Falqismul lazi. Dalam kitab dia tulis fallazi.
tambah sikit. Fal qismul ladzi, dia punya mausuf tu dibuangkan. Fal qismul ladzi yu'rabu bil harakati. Ha. Jadi tambah qismu ni lah. Tambah tengah-tengah tu. Fal ladzi dengan mana? Fal qismul ladzi. Dia siapa yang ada buku yang rajin bertulis, kalau makna ni lah. Saya dulu ada, kalau matan Jumiah ni saya tulis dekat satu buku kosong. Saya tulis jarak-jarakkan. Jadi mudah nak dobit. Kalau yang jenis macam ni, payah sikit nak dobit lah. Sebab dia rapat-rapat. Jadi kita nak tulis tengah-tengah tu payah. Fal lazi dengan fal qismul lazi. Mama Mala apa? Mama Mala? Ada tak Mama Mala? Ini. Mama Mala tak ada lah. Oh, Mama Mala tak ada. Kadang-kadang dia masih buat. Ya, Okey, Mama Mala tak ada. Dia cuti, tak apa. Fal lazi ni fal qismul lazi yu'rabu bil harakati. Maka bermula bahagian yang di'irabkan akan bahagian itu bil harakati, dengan sekalian harakat itu ada berapa semua? Arba'atu anwa'in. Jadi ada 4. Ada 4 Ustaz ulang balik Ustaz maksud dia. Jadi fal qismul lazi. Ya. Ajar Rana. Ya, Rahayu seulang. Dalam kitab adakah Ustaz? Nak dalam kitab Ajar Rahayu tak ada, di kitab Arab. Maaf Hajar, saya guna kitab lain tak sama. Sebab hari tu tak ada nak beli kitab macam yang Ustaz semua guna. Okey, tak apa. Fal qismul ladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka bermula bahagian yang di'irabkan dengan harakat itu, dengan sekalian harakat itu, ada 4 bahagi. Dalam kitab Jawi dia tulis 4 bagi. 4 bagai. Ada 4 bagai. Ada 4 jenis. Itu maksud dia. Okey, baik. Mana 4 jenis? Okey, saya buat peta sekejap. Jadi. Ni. Yu'rabu bil harakat ada 4 Nak bagi nampak je ni. Muka surat berapa saya pun masuk pun balik hospital. Siapa tu? Noraini. 10. Muka surat 10. Terima kasih. Okey. Fal al-qismul ladzi yu'rabu bil harakat. Jadi dia terbagi pada 4. Mana 4? Yang pertamanya, awak tak boleh pen ni. Yang pertama apa? Dia kata al-ismul mufrad, isim mufrad. Dia tak tulis yang pertama tapi kita fahamlah. Yang kedua, kita wa jam'ut taksir. Jamak taksir. Wa jam'ut taksir. Kemudian yang ketiga apa? Jam'ul muannatsis salim. Ni yang ketiga. Jam'ul muannatsis salim.
Yang keempat, apa dia? Al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'un. Tak payah tulis pun tak apa. Tapi saya nak bagi nampak ya, pembahagian tu. Kalau tak tulis sini, kadang takut orang tak nampak. Dalam kitab lain. Dia tak tulis macam ni. Kalau kitab baru dia tulis. Al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil. Alladhi lam yattasil alladhi lam yattasil bi akhir syai'un. Ha. Habis. Ni jam'ul muannasi. Muannasi as-salim. Al-fi'lu mudhari'. Mudhari'u allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Okey, baik. Tu dia. Nampak lagi tak? Okey. Jadi yang pertama, bahagian pertama ni, fal-qismul ladzi dalam kitab disebut fal-qismul ladzi yu'rabu bil harakati. Kisim yang dierokkan harokat dengan 4 tu ada 4. Kisim yang dierokkan dengan baris itu ada 4. Mana dia? Iaitu yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dia sama je. Dulu je dah terang dah. Cuma dia nak membezakan. Kalau di i'rab dengan harokat tu berapa banyak? Ada berapa banyak bagai? Ada 4 bagai. Kalau dengan huruf, depan tu akan datang dengan huruf ada nanti. Ni dia cerita pasal apa? Pasal i'rab dengan harokat je. Jadi i'rab dengan harokat tu ada 4 ni. Dengan baris. Baik. Baik, saya nak tanya. Ni kita dah belajar dulu dah. Qismu yu'rabu bil harakat. Bila sebut harakat, dia ada berapa semua harakat? Saya nak tanya Allah SWT ajar Rohana. Bila sebut kata i'rab dengan harakat, jadi harakat tu ada berapa? Ada berapa harakat semuanya? Baris ada 3. Apa dia? Dhammah, fathah dan khafaz. Ialah Dhammah. baris depan, atas dan bawah. 3. Bahasa Arab dia apa? Orang tak cakap bahasa Melayu gitu. Bahasa Arab dia apa? Oh Allah. Dia ngaji bahasa Arab lama dia kata bahasa Melayu lagi. Dhammah, fathah dan pada bawah dia pakai Kasrah ke? kasrah. Tepat sekali. Kasrah. Ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Baik, saya nak tulis. Jadi bila sebut harakat, ni harakat ni, dia ada 3. Sukun masuk ke tak? Sukun pun masuk juga. Itu diserupakan. Masuk tak ajar saya dah? Ya, sukun termasuk. Termasuk juga. Tapi itu dia panggil mulhaq. Itu dia panggil naib dia. Kalau asas harakat ni 3 je. Tapi kita tulis 4 sekali lah sukun. Senang. Bila sebut harakat tu, ada 4. Pertama ni apa? Dhammah. Lepas tu, al-fathatu.
Lepas tu al-kasratu. Lepas tu as-sukun. Dapat pula ni. Nanti ya. Al-kasratu. Lepas tu as-sukun. Ni. Ad-dhammah al-fathatu. Ad-dhammatu. Al-fathatu. Al-kasratu. As-sukunu. Nampak? Itu harokat. Bila sebut kata bahagian yang di i'rab tu dengan harokat, dengan baris, baris tu ada apa? Ada 4. Dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Jadi sukun tu sebenarnya tak masuk tapi dimasukkannya sebab dia panggil mulhaq. Dihubungkan dengan tadi tu dipanggil as-sukun. Dihubungkan. Dia panggil mulhaq. Dihubungkan harokat itu tadi tu dengan sukun juga. Dipanggil sukun juga. Tu dia. Nampak lagi? Tulis elok-elok. Hajar Fatimah. Baik, habis. Faham lagi tu, apa tu Haji Kamal Zaman? Haji? Faham Ustaz, insyaAllah. Okey, Haji dah habis tulis dah? InsyaAllah. Dah habis tulis dah, Dah Ustaz. Okey, baik. Yang lain semua habis tulis dah? Ya, Ustaz. Habis dah, Okey, baik. Tengok kitab. Ya, Umi. Faridah, ya. Lain Farid Fans. Lain Umi terputus-putus. Umi tak tahu apa tu mulhaq tu, apa benda? Mulhaq tu maksudnya benda yang digantikan. Benda yang dihubungkan. Maksudnya asalnya dhammah, fathah, kasrah. Tapi dihubung juga, dipanggil juga harokat tu dipanggilkan sukun juga. Jadi kita letak 4 senang. Ibarat dia, orang tu ketua dia ada 4 orang. 3 orang. Ahmad, Zaid, Bakar. Tapi dia ada naib dia seorang je. Bila 3 ni tak ada, dia kena ada ganti dia. Siapa dia? Kita kata apa? Kita kata Umar, contohlah. Ataupun kita kata Muhammad. Contoh. Jadi sukun ni soalan dihubungkan juga seperti dhammah, fathah dan kasrah. Walaupun harokat tu kita kata baris, tapi sukun pun masuk juga. Tu dia. Baik, habis. Tu dia. Faham lagi siapa tu Mas Muhammad? Hajah Faridah Saleh, faham? Saya pun tak ada tengok nama, tapi saya ingat nama. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. So far, okay. Okey, Alhamdulillah. Kalau tak faham boleh tanya, Okey, baik. Baik, tengok kitab lagi. Ni. Baik, saya nak tanya pula. Ni kita dah belajar dah ni. Tolong bagi saya contoh isim mufrad. Saya nak tanya contoh isim mufrad tu, saya nak tanya Al-Masih Muhammad. Nama apa lupa dah. Tu Haji Safar ada tak? Semata-mata isim mufrad sahaja. Saya nak tanya. Bukan masalah khofat ke rafat, tak ada. Saya nak tanya semata-mata isim mufrad. Saya nak tanya Haji Safar ada tak? Haji Safar Jaiz. Tak tahu ada tak ada, tak apalah. Mungkin tak boleh buka mic ke. Saya nak tanya Hajah Norma Rafi'i. Semalam ni tak ada, hari ni ada balik. Kita tanya dia. Ya. Norma Rafi'i. Tak menjawab hari ni. Tak silap dia Terengganu ni. Internet baru ada, Ustaz. Ya. Internet baru ada. Internet baru ada. Itu sebenarnya tak ada alasan, tapi internet baru ada nak macam mana. Tapi ni bukan semalam ni cerita. Ni bukan semalam ni cerita. Ni yang minggu lepasnya. Minggu lepas. Tak bisa jawab, Ustaz. Okey, tak boleh jawab. Tak apa. Kita bagi orang kampung ni jawab. Hajah Wan Azizah. Orang Terengganu juga. Saya ingat orang Terengganu. Hajah Wan Azizah.
Ada tak Terengganu? Maaf Ustaz, Apa? hari ni tak boleh jawab Ustaz. Allah, ni tak boleh jawab ke lah. Boleh jawab juga Ustaz. Tak boleh jawab. Saya Allah tolong juga. jawab Ustaz. Tak apa. Ini Saya tolong jawab wakil boleh. Terengganu dah tak boleh jawab dah. Okey. Saya nak tanya. Haji Safar Jais. Ya, Haji Safar. Ustaz nak contoh isi mufrad Ustaz. Ya, isim mufrad saja. Semata-mata isim mufrad. Ra'aitu Zaidan. Itu bukan isim mufrad. Itu dah sekali dengan nasab. Baik, dulu saya dah pernah bagi tahu. Rajulun Ustaz. Rajulun. Kalau kita kata rajulun ya betul isim mufrad. Satu. Zaidun. Seorang lelaki. Boleh? Maktabun. Maktabun. Qalamun. Boleh. Tu dipanggil isim mufrad. Baik. Terima kasih banyak. Okey, kita kata gini. Kita kata isim mufrad contoh dia apa? Semata-mata al-isim mufrad. Zaidun Baik, boleh sebelum ke, kita Ustaz? nak pergi lebih jauh, isim mufrad tu apa? Semata-mata isim mufrad tu kita nak panggil apa? Kata nama yang bermaksud satu. Bila sebut satu, bila sebut apa? Zaidun pun satu, Rajulun pun Kata satu. nama tunggal. Kata nama tunggal Ustaz. Itu kata nama tunggal, betul. Okey, baik. Saya nak tanya Allah SWT Muhammad. Jadi isim mufrad ni kita kata contoh Zaidun. Senang Zaid. Bila sebut Zaid ni, yang main nama Zaidun ni, ulama' nahu letak Zaidun bukan saja nama Zaid. Sebab dia bertambah. Asal Zaidun asal dari Zada. Zada yazidu. Zaidan. Zaid ni bertambah. Apa-apa pun bertambah rezeki kita, bertambah umur kita, bertambah kefahaman kita. Sebab tu dia bagi contoh Zaid. Ustaz tak ada nama lain Ustaz, Zaid dia. Sebab ulama' nahu dia letak nama Zaid. Itu mungkin ada hikmah dia. Hikmah dia situlah Zaid tu bertambah. Bertambah cucu, bertambah anak, semua bertambah. Bertambah rezeki. Habis. Yang kedua pula, dia kata apa tadi? Ni isim mufrad. Hajar Ina. Jamak taksir. Hajar Ina, tutup mic. Terganggu, tak dengar Ustaz cakap. Okey. Tu suara wakil apa tu, suara macam orang Terengganu tadi. Rupanya Kak Ayu. Dia duduk Pahang ni nak memeh lah sikit dengan Terengganu. Okey, baik. Yang kedua. Haji kau tahu. Gelak terus ya. Baik. Yang kedua, jamak taksir. Baik. Sebelum saya nak minta contoh jamak taksir, saya nak tanya soalan, apa takrif jamak taksir dan sertakan contoh bagi jamak taksir. Saya nak tanya Hajar Ina. Dia nak on sangat tadi, saya bagi dia on. Okey. Tadi tertekan sebenarnya Ustaz, anak saya tekan. Tertekan ala-ala tu teruskan. Memang nak bagi jawab pun. Ini pemahaman saya jamak taksir. Okay. Jamak itu adalah yang melebihi lebih daripada 2 orang. Taksir itu bermaksud terpecah daripada mufradnya. Okey. Contoh? Okay. Contoh dia jamak taksir ni mufradnya tadi rajulun, dia jadi ar-rijalu. Baik, alhamdulillah, tepat sekali. Terima kasih banyak. Jawapan situ saya nak tu. Dia halusi. Bila jamak tu apa? Okey, lebih daripada 2. Taksir tu apa? Taksir tu pecahan daripada mufrad dia. Lepas tu dia bagi contoh apa? Okey, contoh asalnya rajulun jadi ar-rijal. Okey, saya tengok tulis. Saya tulis jamak taksir. Ni saya padam. Ni si mufrad. Kalau jamak taksir gini. Nampak tak Haji, apa Haji Kawan Zaman? Dia ulang balik dia, tapi ulang balik pun nak bagi umum saja. Apa yang kita dah belajar. Betul Ustaz. Bagi dia orang ulang, saya dengar je. Ustaz jangan tanya saya pula. Jangan takut. Siapa yang sesenyap tu saya tanyalah. Okey, jamak taksir kita kata contoh ar-rijalu ataupun rijalum, tak apa. Rijalun. Okey, baik. Ini jamak taksir tu contoh dia. Baik, yang ketiga, wa jam'ul muannats salimu. Dan jamak muannas salim.
Baik, saya nak tanya Allah Ustaz Muhammad. Uh, apa tu? Apa ni? Kaedah, awak ingat? Mungkin suara dah okey kot minggu ni. Semalam dah riak sehari. Ya Ustaz. Okey, suara dah okey. Baik. Saya nak tanya kaedah, apa takrif definisi jamak muannas salim dan sertakan contoh bagi jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni menunjukkan lebih daripada dua orang untuk perempuan. Yang mana kat hujung dia tu ada penambahan alif dan ta. Contohnya muslimatun. Contohnya muslimatun. Tepat sekali. Baik. Tu jawapan tepat. Itu dia panggil jamak muannas salim. Okey, bila sebut jamak muannas salim, kalau ngaji sini tak apa, slow-slow tak apa. Jadi biar lambat asalkan selamat bagi kita faham. Biar lambat asalkan kita faham. Tu kaedah kita. Jamak al-muannas as-salim. As-salim. Okey. Contoh kita kata muslimatun. Nampak tak dia buat pengulangan balik dalam bab ni. Tapi dia umum lah. Dia tak adalah kata rafa' ke apa, tak ada. Dia hanya semata-mata nak bagi contoh, nak cerita jamak muannas salim tu sahaja. Dia tak kata jamak muannas tu nasab bagi apa, dia tak ada ya ke, tak ada sebut. Dia semata-mata contoh jamak muannas salim. Dia dah jadi general kan. Sebelum ni kita detail kan. Nampak tak? Bila dah general kita mudah. Tu bagus kita on dulu. Dia belajar payah dulu. Lepas tu jadi senang. Kalau kita belajar yang senang dulu, nanti bila ke depan dah jadi payah. Tengok kita on dulu Tanya kawan-kawan Kita belajar mula-mula jadi payah tu dulu. Payah. Tapi bila dah masuk bab seterusnya jadi mudah. Sabar. Sebab dimudahkan. Tu penulisan on dulu. Tu penulisan ulama dulu Baik habis. Ustaz, salim apa maksud Ustaz? Ya. Salim apa maksud salim? Pecahan. Maksudnya muannas salim. Maksud dia sejahtera. Oh. Maksudnya sejahtera ni jamak muannas salim yang sejahtera ni maksudnya dia tambah dengan alif ta. Dia tidak kait dengan jamak taksir. Dia tidak kait dengan jamak taksir. Maksud bila sebut salim dia tu mestilah semata-mata munsharif. Terima tanwin ke, tak terima tanwin ke, dia boleh dipanggil sejahtera. Dia panggil sejahtera selama-lama. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Kemudian wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya fi'il mudhari' itu oleh sesuatu pun. Baik. Saya nak tanya Allah Ustaz Muhammad. Saya nak cuba tanya ni Takut dah okey. Saya nak tanya Hajar Mahina Syahbudin. Hajar Mahina ada ke tak? Diharapkan kali ni boleh jawab. Ada Ustaz, tapi tak tahulah. Allah. Tak nak tanya apa. Okey, tak apa. Boleh Dimaafkan tanya. lagi insya-Allah. Boleh Ustaz tanya je, saya jawab. Okey, nak cuba jawab boleh? Boleh. Okey. Apa yang dimasukkan dengan fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu pun? Apa maksud dia? Saya tak tanya contoh, saya tanya maksud dia. Fi'il mudhari' tu fi'il yang akan berlaku kan. Okey. Lepas tu Apa yang yang dimasukkan tidak yang tak berhubung berhubung? dengan alif wawiyah. Betul tak? Yang tak berhubung dengan alif wawiyah. Alif wawiyah. Oh, alif Bukan. ni tak berhubung. Nanti sekejap. Oh, Ustaz. Iklannya Ustaz, saya nak buat tengah cek nota ni. Tengah buka. Tak apa je. Tak apa Boleh jawab. Tadi kan Okey. Ustaz nak tanya jamak muzakkar salim tu. Tak apa. Nanti saya bagi peluang nak jawab. Tak apa, Saya tak apa, nak Ustaz. tanya Abang Muhammad. Orang yang menzarahi Hajar Mahina iaitu Hajar Norma Darus. Bukan Haji Kamal Zaman ke yang ziarah? Dia mestilah datang dengan keluarga dia. Hajar Norma Darus. Ya Ustaz. Okey, apa yang dimaksud kata fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu pun? Apa maksud dia? Kalau orang tanya esok kat kita.
dia tak berhubung dengan alif waw ya. Oh, alif waw ya Oh, Ya. itu saja. Rasa macam tak lengkap lagi tu. Nak cuba Apa? Ustaz? Nanti jap. Ajar Norma tengah buka buku tadi. Syak dia dengar. Sumak tengah. Suami isteri Ustaz belasah ni. Apa okey? Dia Apa? lelaki. Ya. Dia- Lelaki pula dah. Ada lelaki pula dah sini Okey baik. Apa? Saya nak tanya seorang lagi. Allah selamat. Hajah Nur Aini Keling ada tak? Tu ada tak ada saya tak tahu kat tu. Ada. Oh ada Baru masuk. Apa yang dimasukkan fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu? Ni dah ulang balik ni. Kita dulu belajar dah. Apa maksud dia? Tak boleh jawab lah Ustaz. Allahu Akbar. Saya tahu Apa? tidak menghubungkan tak. dengan huruf alif waw dan ya. Tu dikatakan Memang alif waw ya tapi bukan yang tu. Tak apa. Saya nak tanya ni ada seorang lagi. Ajaina tunggu jap. Jangan angkat tangan dulu nanti. Itu tunggu dia punya ni. Turn dia. Saya nak tanya Haja Zaliha Umar. Selalu ucap kat saya thank you. Okey. Haja Zaliha Umar, tolong jawab. Okay, kejap Ustaz. Try lah. Try lah. Boleh. Try sekali. Ulang boleh Ustaz. Baru masuk kelas, baru ulang lagi. Apa yang dikatakan fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Apa yang kata fi'il mudhari' tu tak berhubung di akhir sesuatu? Apa maksud sesuatu tak berhubung sesuatu? Apa maksud dia? Dia tak berhubung dengan apa? Try Alif jawab. waw ya. Alif waw ya. Alif waw ya lagi. Tu? Alif waw ya lagi. Dia nak kata tepat tu kita tak macam itu Ini semua dia ingat. Huruf apa? Huruf jazam. Ruk Jazah nampak ke laut dah ni. Dia ni nak nampak rasa lapar nasi dah ni rasa. Okey baik. Okey baik. Saya nak tanya ada orang nak sedia nak bantu Hajar Zaliha? Saya nak tanya Mas Ahmad. Tu nama apa tu? Hajar Ina Abdul Hamid. Dia angkat tangan tadi. Kita bagi dia jawab. InsyaAllah dia berjawab. Okey. InsyaAllah saya cuba Ustaz fi'il mudhari' ini yang dikatakan tak berhubung dengan alif tasniah, Okey. waw jamak dan ya mukhatabah. Apa dia? Alif tasniah itu alif ya mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Jawab lebih habis. Ya muannas. Okey, ada tambahan. Okey, baik. Ya muannas mukhatabah. Alif tasniah itu sebenarnya ialah tasniah membawa maksud dua yang menunjukkan pada dua orang. Waw jamak itu maknanya waw yang menunjukkan kepada lebih daripada dua orang. Dan baik. Apa yang tadi? Ya mukhatabah ya Ustaz. Ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah ialah kita tujukan percakapan pada perempuan. Maknanya kita menunjuk ya tu menunjuk seorang perempuan. Ya. Yang kita tujukan percakapan daripada dia. Dan tepat sekali. Ajaina tepat sekali. Dah boleh dah. Dah boleh sikit-sikit dah Okey baik. Lepas ni bos saya nak tanya contoh. Contoh ni baru kita tulis. Ni semua dah belajar Lepas tu kena ingat semua ni kita dah belajar dah sebelum ni. Fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu maksudnya apa? Dia tidak berhubung pada alif tasniah. Dia tidak berhubung pada waw jamaah. Dia tidak berhubung pada ya muannas mukhatabah. Jangan cakap tak berhubung alif waw ya. Memang betul tapi tak berapa tepat. Nanti kata alif waw ya tu apa? Dia kena tubuh sampai habis, cerita sampai habis. Baik. Nampak lagi aja kawan-kawan? Apa Ustaz? Nampak lagi tak apa tu Ajaina sekarang tadi tu? Faham? Pusing sikit Ustaz. Ustaz contohnya. Istilah. Saya nampak tapi istilah-istilah tu saya kena hafal. Tak apa ni tak hafal pun tak apa Slow je. Okey baik. Habis itu. Okey, saya nak tanya contoh pula. Ni benda dah ulang dah sebenarnya. Apa contoh bagi fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhir sesuatu tu pada alif tasniah? Saya nak suruh siapa angkat tangan tadi? Ya 1000. Betul tak Ustaz?
Saya. Ada mainan. Okey, jawab. Yadribu, betul tak? Yadribu. Yadribu. Ya, betul. Tepat sekali. Terus dia jawab. Tempat tengok nota. Contoh dia tahu. Tarikh dia tak tahu tadi. Tak Please ada sikit. dah dapat dah. Ya, Kena sabu dah. pun boleh Ustaz. Dia dah jumpa je sebab dah semak banyak kali dah silap banyak kali jumpa lah tu. Okey, baik. Habis. Contohnya apa? Fi'il mudhari' tak berhubung dengan 3 tadi tu. Contoh kita kata apa? Yadribu. Nampak lagi Hajar Fatimah Badariah? Nampak, insyaAllah. Saya bukan marah orang, memang suara saya macam tu. Ustaz panggil macam, nampak lagi tak? Bukan itu, maksudnya panggil tu, dia macam soalan macam dalam kelas lah. Tak apa, saya faham. Saya pun guru bersara. Oh, guru, Allah. Saya ni guru tak ada bersara mana dah. Guru selama-lamanya. Yalah, dah bersara Okey, tapi baik. selamanya jugalah. Yelah. Okey, faham baik. Tengok. Jadi dalam Alhamdulillah, dalam grup kita ni banyak guru punya. Saya minta maaf. Saya ni pangkat anak murid sebenarnya. Tapi tak apalah. Jadi ada guru tu ramai dalam grup kita. Antaranya guru yang belum bersara lagi iaitu Hajar Rahayu. Dia belum bersara lagi. Akan bersara. Tapi tak bersara lagi. Abang nak bersara, Ustaz. Okey, baik. Ya, apa tu? Solihin. Ya, Ustaz. Nak tanya apa tadi Ustaz ni? Tak ada. Ni orang call tadi. Oh, okey, baik. Okey, baik, habis. Kemudian pula, ni dah. Tengok kitab. Ni. Wa kulluha turfa'u bidhammati. Ni tengok kitab ni. Ni payah sikit ni. Bukan payah apa, dia macam ayat dia berbelit tapi mudah je. Baca sikit. Baris berapa Ustaz sudah tertekan off mic. Dan Ustaz ulang boleh Ustaz? Tak dengar internet Ustaz tadi. Ustaz Frozen tu. Ustaz Frozen. Lain Ustaz dah tak elok dah tu. tekan mic ni. Putus. Boleh jadi kot. Putus-putus. Okey, saya punya. Dia tak nak habis je. Saya dengar Ustaz okey je. Kalau Hajar Rana kata okey, maksudnya saya punya okey. Sebab apa? Hajar Rana dia punya high speed terlalu tinggi. Saya ikut Hajar Rana. Okey. Wa kulluha. Jadi orang yang mengesan internet saya kuat tak kuat, saya tanya Hajar Rana je. Okey, baik. Wa kulluha turfa'u bidhammati. Tengok ni. Wa kulluha ni, tengok ni. Wa kulluha. Okey. Ni nak rujuk mana ni? Kalau dalam bahasa Melayu, dan sekaliannya. Nya tu apa? Dalam kitab Jarih tulis, dan sekaliannya. Dan sekaliannya itu. Dalam kitab mana tu sekaliannya itu. Apa ni sekaliannya? Ini rujuk pada mana? Ni kena tulis. Ini rujuk pada kata arba'ah. Al-Mu'rabah. Bukan. Rujuk pada arba'ah. Kitab Arab ke kitab Jawi ni lepas. Arba'ah tu 4 lah kan Ustaz? Ustaz, macam dah Frozen je lah Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Turfa'u. Dirafa'kan. Tak ulang Ustaz, terputus. Ustaz. Ya, Hajar Fatimah. Ustaz punya line putus-putus Ustaz. Allah Akbar. Line saya nampak Frozen Oh, ni nanti sekejap. Angin kuat kat luar lah tempat saya ni. Ni ganggu channel ni. Dekat luar ni macam nak hujan tempat saya ni, dia angin kuat ni. Hello? Boleh dengar. Okey je.
Saya dengar Okey okey je? je. Okey je kan? Maksudnya bukan saya ni. Saya pun tak dengar, putus. Tadi Ustaz sebut, lepas tu hilang Tadi terus. sekejap Okey, tak saya apa. rasa Ustaz. Okey, saya ulang balik Banyak orang keluar masuk. Farid Fan semua asyik keluar. Keluar masuk. Farid Fan tadi Apa? Angin teruk sangat Ustaz. Ya. Oh, Angin ini teruk bukan angin sangat. kuat ni. Okey Wa kulluha. Dan bermula tiap-tiapnya. Tiap-tiap daripada 4 tadi. Apa 4 ni? Arba'ah ni. Arba'ah ni tadi ada 4 tadi. Apa dia? Apa dia 4 tadi? Arba'ah tadi. Tu Kak Rosita Ismail. Kak Rosita Ismail. Al-Dhammah. Ada ke tak? Dhamma Fathah. Hello. Al-Dhammah, Al-Fathah, Al-Kasr. Apa dia? Empat tadi tu yang isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' tu Ustaz. Tu 4 tu. Wa kulluha wa kullu 4 tu. Apa dia 4 tu? Iaitu bukan tadi bukan yang tu bukan Haji. Tu lain. Itu harakat kan Ustaz? Huruf harakat kan? Itu harakat kan? Tu harokat. Ini dia kata tiap-tiap daripadanya, bukan harokat tu, dia nak 4. 4 tu iaitu apa dia? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan jamak dan fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu tu. Itu kesemuanya tu turfa'u, dirafakkan akan dia. Rafak dengan apa? Bidhammati, dengan dhammah. Ni kita dah belajar dulu dah. Isim mufrad kan rafak dengan dhammah. Jamak taksir ada tak rafak dengan dhammah? Ada. Jamak muannas salim ada tak rafak dengan dhammah? Ada. Nampak lagi tak? Watan sibu. Maaf, tak kena. Watun sabu. Dan dinasabkan. Dia panggil fi'il bina majhul tu. Dan dinasabkan akan dia bil fathati. Dinasabkan akan 4 tadi tu dengan fathah. Ni kena ingat ni. Bukan semua ni. Ini bukan semua. Baik. Ni kena nampak ibarat kitab ni kena jaga. Ni ada tempat payah. Okey, saya tulis Okey. Ni nak kena main ni. Ni saya nak kena tulis ni. Okey, perhatikan. Watun sabu bil fathati. Tengok isim mufrad. Saya tulis dulu isim mufrad. Lepas tu jamak taksir. Ni kena ingat balik tu apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Ni dia ringkaskan balik. Tengok balik, tengok Jamak taksir. Jamak muannas salim. Saya tak tulis baris Pandai tu dah tahu dah semua. Jamak muannas salim. Ni banyak orang tersilap ni. Kalau mengajar bab ni kadang-kadang banyak tersilap. Sebab dia tak faham kullu tu, setiap tu. Ni nak kena bahas ni. Ni nak kena bahas. Jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Saya tulis fi'il mudhari' saja ringkas. Nak bagi nampak. Ni masalah tertentu pada nasab ni kena fikir. Kena ingat. Saya ringkaskan saja fi'il mudhari'. Sebenarnya nak tulis banyak fi'il mudhari' yang allazi lam yattasil bi akhir syai'un. Tak apa, saya tulis ringkas. Baik. Okey, tengok kitab. Ni perhati ni. Saya tahu dah sampai masa tapi kena tengok sikit. Watun sabu. Tak apa, ni tak tahu ni kita boleh minggu depan kita ulang balik. Jangan risau. Dan dinasabkan akan dia 4 tadi tu dengan fathah. Baik, saya nak tanya. Isim mufrad nasab dengan fathah betul ke tak? Betul tak isim mufrad nasab dengan fathah? Haji kawan-kawan? Betul. Okey, ni betul. Jamak taksir nasab dengan fathah ke? Jamak taksir tu nasab dengan fathah ke? Ya. Betul. Ya. Jamak muannas salim nasab dengan fathah ke? Ya. Salah. Ya. Ya.
Ni ada Ya 4 ke? ni. Muslimat tu. Ha. Ya. Pak. Jamak Macam mana nasab dengan fathah? Contoh kita apa? Ha. Dengan Nasab dengan jamak muannas salim nasab dengan fathah ke? Ra'aitu al-muslimata. Betul? Muslimah. dengan kasrah. Dengan kasrah habis kenapa dengan fathah Ustaz? Ini tidak. Tu dia. Cuba tengok balik muka surat. Muka surat Allah Muhammad. Mana ni? Nanti jap. Wa amma alifu. Dia nasab dengan kasrah. Tu. Wal kasratu. Cuba tengok. Muka surat 7. Wa amal kasratu. Muka surat 7. Buka balik muka surat 7. Muka surat apa? Ni kalau tak faham nanti minggu depan saya ulang balik, jangan risau. Ni nak ulang bagi sekali lagi. Bukan muka surat 7 baris yang keempat. Wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jami'il muannasis salimi. Kasrah tu jamak muannas, dia nasab dengan kasrah bukan nasab dengan fathah. Nampak lagi tak? Ajar Syahira. Nampak lagi tak ajar Syahira? Ya. Kat situ pun dia dah bagi tahu dah. Kan Ustaz? Dekat yang tadi tu dah wa kullaha turfa'u tu semua tu dia dah bagi tahu. Jam'ul muannas salim yunsabu bil kasrah. Ya betul. Tapi kulu di situ tu ni nak kena bahas ni. Ni nak bahas ni. Nanti sabar. Nanti saya tak bahas tu lagi. Nanti dulu. Saya nak tanya tu. Jamak muannas dia nasab dengan kasrah tapi tiba-tiba kat sini tulis apa? Watun suabu bil fathati. Maksudnya apa? Oh Ustaz. Habis dekat sini salah ke Ustaz? Dia tak salah. Ni nak bahas mantik ni. Baik, fi'il mudhari' dia tengok nasab dengan apa? Fathah betul tak? Betul tak atau Ajar Syahira? Fi'il mudhari' nasab dengan fathah? Ajar Syahira? Tak. Satu lagi ni. Dhammah. Kan dia kata dah tusabu bil fathati. Saya nak tanya, fi'il mudhari' ni betul tak kalau nasab dengan fathah boleh tak? Tak boleh. Betul lah. Tak boleh. Betul. Kita masuk amin. Boleh lah. Boleh. Masuk Boleh. Allah, boleh. Yang tak boleh jamak muannas sahaja. Ajar Syahira dah pening dah apa Ustaz cakap ni. Pening dah ni. Ini boleh. Ni boleh. Baik. Sekejap lagi saya nak bahas. Baik, tengok ni. Kenapa disebut dengan kulluha? Okey, ni saya padam Sekejap lagi saya tulis contoh ni. Tak apa ni minggu ni last hari ni kan? Tak apa. Kulluha. Ni nak bahas ni. Kulluha. Ustaz, habis ni tulis kulluha Ustaz. Semua tu. Dah bercanggah Ustaz dengan tadi ni. Kullu di sini, dia kena ingat. Kalau dalam ilmu mantik, kullu ada dua makna. Ni. Ni nak terjemah hadis kena faham ni kullu ni. Dalam Quran pun banyak. Bila sebut kullu, ni asal kullu ni. Dia ada dua makna. Satu kullu dengan makna jami'. Tak apa nanti saya terjemah, jangan risau. Satu lagi kullu dengan makna majmu'. Ni dah bahas tinggi ni. Tapi tak apa, tinggi pun senang je. Bukan bahas tinggi, orang tak pernah dengar. Jamil dengan majmuk tak sama ke Ustaz? Maksud Tak sama. Nanti saya nak terjemah, jangan risau. Kullu dengan mana jami' dengan mana keseluruhan. Tulis itu siap-siap, nanti kita urang, jangan risau. Kulu apa Ustaz? Kullu dengan mana jami' dengan mana majmu'. Ada dua ni, dapat saya tulis tu. Jami' dengan majmu'. Jami'un dengan majmu'un. Keseluruhan. Kalau majmu' itu dengan mana? Sebahagian. Bukan semua. Tu dia.
Jadi kulluha dekat sini ni bukan dengan makna jami'. Dia nak pada makna majmu', sebahagian. Sebab tu kita terjemah gini. Haji, tengok Haji Zaman. Sebahagian empat tadi tu dirofakkan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah. Kalau dhammah rofak, ya betul. Semua rofak. Kalau nasab, tidak. Hanya jamak muannas salim, ya tak? Sebab tu kullu dengan makna majmu', sebahagian. Inilah penting tuan-tuan. Kita nak belajar, nak menterjemahkan hadis. Okey Ji, ini saya nak masuk hadis sikit je. Okey. Nanti minggu depan saya ulang balik, tapi saya nak cerita hadis sikit. Dia dah tulis belum? Dah tulis ke belum ni? Dah, Ustaz. Sekejap Ustaz. Okey. Sekejap. Baik. Haji, dalam hadis ni, Haji pernah dengar tak Haji? Kullu bid'atin dolalah. Okey. Fahaman Wahabi dia kata kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, dia kata. Ya. Baik. Ya, ada Kita Ustaz. tanya dia dulu. Okey, baik. Saya padam ni dah habis saya padam. Okey. Kullu bid'atin dolalah. Ini adalah hadis. Hadis jangan faham bulat-bulat. Kena mengaji ilmu nahwu ni, nampak kita dah bahas ni. Kullu bid'atin dolalah. Kena ingat ni ajar Sahira. Duk berdebat dengan orang fahaman baru, tak tahu kullu dengan mana apa. Kullu. Kullu jangan terjemah kata kesemua bid'ah itu sesat. Kalau kita terjemah semua bid'ah itu sesat, maksudnya Sayyidina Ali dia memperbaharui solat sunat tarawih daripada 8 ke 20 rakaat, maka jadi sesat juga ke? Tak sesat. Tak. Sebab apa? Kullu di sini bukan makna keseluruhan, dengan mana kullu di sini dengan mana majmu' sahaja, sebahagian bid'ah itu sesat, bukan semua Haji. Kullu dengan mana majmu'. Ni buah spelek ni. Kullu dengan mana majmu', bukan kullu dengan mana jami'. Kalau majmu' dengan mana sebahagian bid'ah itu sesat. Kan sedap terjemah tu Haji. Ya, Ustaz. Kalau kita terjemah keseluruhan bid'ah itu sesat, maksudnya Sayyidina Ali pun sesat juga. Jangan cakap gitu. Ya betul, dia masuk bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah tu boleh guna. Jadi bukan semua bid'ah itu sesat. Sebab apa? Sebab faham daripada kullu ni. Nampak kullu ni? Kullu ni dengan mana sebahagian. Majmu', dia main kullu majmu'. Sebab tu dalam Al-Quran pun begitu juga. Tak silap saya dalam surah Al-Imran apa? Dia kata tiap-tiap air. Saya tak ingat ayat Quran tu, tapi ayat tu kullu ma' tu maksudnya sebahagian air, bukan semua air. Sebab ada air tu suci, ada air tu najis. Nampak Kita nak terjemah ni Quran dengan hadis Haji Zaman. Tengok dia dah jumpa dah. Nampak lagi kita dah jumpa senang. Ini dia buah spelek lah orang panggil. Boleh saya hujah hantar Ustaz. Ustaz, kalau kalau kullu nafsin zaikatul maut tu? Itu kullu dengan mana? Semua. Kullu mana jami'. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Tapi kena ingat, habis malaikat Zat mati juga. Nampak tak? Ustaz, biasa macam mana kita nak bezakan jami' dengan majmu' tu Ustaz? Dia gini. Ikut ayat kan macam mana? Dia ikut dia punya koordinat, punya Terangkut. tiap bernyawa pasti akan mati. Baik. Tiap cuba kita kaji. Semua orang pasti akan mati. Tak ada, bukan kata sebahagian. Maka kita boleh hukum kata kullu tu dengan mana jami', keseluruhan. Adapun kullu bid'atin ni, kita maklum. Perkara bid'ah Sayyidina Ali pada Sayyidina apa? Sayyidina Umar buat. Daripada 20. Maka kita tak boleh kata semua sesat. Sebab tu kita kata sebahagian di mana kullu majmu'. Nampak? Majmu' ni penting. Sebab tu kena tengok serta ayat hadis Al-Quran ataupun kalam Arab.
Macam tadi aku kata kullu nafsin za'iqatul maut. Bila sebut kullu tu, kullu mana apa? Jami'. Begitu juga kita ajrumiah kita. Tengok kalau kita ajrumiah, dia kata tiap-tiap yang 4 semua dirofak dengan dhammah, semua nasab dengan fathah. Tak. Jamak muannas nasab dengan kasrah. Dah nampak tak? Itu dia bagi kullu situ, kalau nisbah dengan dhammah itu kesemuanya. Tapi kalau nisbah dengan fathah, itu bukan semua. Jamak muannas salim dia nasab dengan kasrah. Habis itu. Nampak lagi ajar saya Ratu Solih, nampak Nampak Ustaz? Jazakallah khair. Ya, ya. Terima kasih banyak. Habis itu. Faham lagi Haji Kamal Samad? InsyaAllah Ustaz, faham. Itulah faedah kita belajar Nahu. Ni yang kita nak nampak. Makin lama kita nampak nanti. Lepas habis kitab ni, makin nampak nanti. Siapa yang ikut konsisten boleh ikut sampai habis ni, insyaAllah. Saya banding jamin lah. Kalau tengok Quran tu, dia boleh faham sikit-sikit makna Quran tu sendiri. Bukan hanya terjemahan, tapi nak faham makna Quran. Kita nak makna, bukan nak terjemahan. Itu belajar Nahu tu. Habis. Hajar Fatimah Badaria faham? InsyaAllah faham. Faham Okey, baik. InsyaAllah minggu depan kita ulang balik. Wa kulluha turfa'u bidhammati. Nanti kita ulang balik insyaAllah. Jangan risau. Nanti kita ulang balik minggu depan. Wa kulluha turfa'u bidhammati. Tolong tanda kat situ. Saya pun nak tanda. Kita Kalau habis sambung. kitab tak faham, kena rendam kitab saya. Ya, macam mana? Kalau habis kitab tak faham, kena rendam kitab tu, minum air. Kena rendang kitab, dia timbul balik. Ajar Mahina faham tak Ajar Mahina? Faham. Alhamdulillah. Faham. Jadi lepas ni bila nak terjemah Quran tu, bila jumpa kullu tu kita dah ada mindset kita ada 2 perkara. Kullu ni jamik ke kullu majmu'? Nampak mindset kita ada dah. Haji, nampak Haji? Jadi bila ada mindset kita tu, kita tak bersegera untuk terjemah. Kalau orang pelajar bahasa Arab, tu Hajar Mili kalau semata-mata belajar bahasa Arab, kullu tu dengan mana setiap. Semua orang faham boleh terjemah setiap. Tapi bukan kita nak tu, bila sebut kullu dia ada 2 makna. Kullu dengan makna sebahagian, kullu dengan makna keseluruhan. Nampak Hajar Mili? Nampak Ustaz. Terima kasih banyak. Ini penting kita belajar Nahu ni. Bukan semata-mata bahasa Arab, tapi kita nak faham makna yang terkandung dalam kullu. Bukan kita nak terjemah kullu tu. Kalau terjemah kullu, setiap lah semua. Tiap-tiap. Tapi bukan nak tu. Ni belajar ilmu Nahu. Ni mendalam sikit lah. Siapa yang ikut hari ni, Alhamdulillah lah. Dia boleh faham. Habis itu, baik. InsyaAllah tersambung lagi minggu hadapan. Wa kulluha turfa'u bidhammati wa tusabu bil fathati. InsyaAllah kita ulang balik minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil